Sony pada awalnya merancang bersama dengan beberapa rakan dia untuk pergi memancing di laut sempena cuti Tahun Baru Cina. Tapi nasib tidak menyerbahi Sony apabila beberapa hari hujan turun tanpa henti dan menyebabkan laut bergelora. Jadi Sony mengubah perancangannya daripada memancing bersama rakan-rakannya, dan dia telah mengajak isterinya untuk pulang ke kampung, yang mana kampung isterinya ini terletak di utara tanah air. Apabila sampai sahaja di rumah ayah mentuanya, barulah Sony ini teringat yang mana berhampiran dengan rumah ayah mentua ini terdapatnya satu paya. Memandangkan segala peralatan pancing tersimpan di dalam bonet kereta. Jadi pada sebelah petang, Sony mengajak anak buah isterinya iaitu Bud dan juga Khalid untuk menemaninya pergi memancing di paya tersebut. Mereka agak teruja kerana umpan yang mereka letak tak sampai beberapa minit dimakan oleh ikan. Sehinggalah mereka tidak sedar yang mana waktu maghrib hampir masuk, dan setelah mendengar beduk diketuk dari surau yang berdekatan, Sony memberi isyarat kepada Bud dan juga Khalid yang duduk tidak jauh daripada tempat Sony berada ni untuk pulang ke rumah. Namun daripada reaksi Sony dan daripada reaksi Bud dan juga Khalid ini, mereka seolah-olah tidak mahu pulang kerana umpan mereka dimakan tanpa henti. Tak sampai beberapa saat setelah Sony menoleh ke arah lain dan menoleh kembali ke arah di mana Bud dan juga Khalid berada, Sony melihat Bud dan juga Khalid ni tiada dekat situ. Jadi Sony ni terfikir, adakah Bud dan juga Khalid ni terus balik ke rumah tanpa memberitahu kepadanya setelah mendengar bunyi beduk dari surau berdekatan. Jadi Sony ni tanpa membuang masa terus mengemas segala peralatan pancingnya dan terus pulang ke rumah. Sebaik saja sampai di rumah, Sony bertanyakan kepada isterinya sama ada melihat Bud dan juga Khalid. Tapi isterinya memberitahu bahawa dia tidak melihat Bud dan juga Khalid. Jadi Sony ni terus mandi dan menunaikan solat maghrib, dan selepas selesai Sony keluar mencari Bud dan juga Khalid di rumah yang berhampiran yang merupakan rumah saudara mara mereka juga. Tetapi Bud dan juga Khalid tiada. Setelah itu, memandangkan keadaan malam semakin lewat, Sony menceritakan apa yang terjadi kepada ayah mentuanya. Jadi ayah mentua Sony mengajak beberapa orang kampung untuk mencari Bud dan juga Khalid di paya tempat Sony, Bud dan juga Khalid memancing. Namun pencarian yang dilakukan oleh ayah mentua Sony dan juga beberapa orang kampung ni gagal menjumpai Bud dan juga Khalid. Jadi ayah mentua Sony ni membuat keputusan untuk meminta bantuan rakan ayah mentua Sony yang merupakan seorang ustaz di tahfiz di kampung sebelah untuk membantu mereka. Jadi setelah rakan ayah mentua Sony ni sampai, mereka terus pergi ke lokasi di mana tempat
Bud, Khalid dan juga Sony ni memancing. Apabila sampai di situ, rakan ayah mentua Sony ni seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Dan ketika itu, Sony mendengar seolah-olah pelbagai bunyi. Bunyi unggas dan beberapa bunyi seperti seolah-olah bunyi bising. Setelah beberapa minit, rakan ayah mentua Sony ni terkumat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan seolah-olah berbicara ataupun berbincang dengan seseorang. Rakan ayah mentua Sony ni datang memberitahu kepada Sony agar Sony melepaskan segala hasil tangkapan yang Sony dapat daripada paya tersebut. Jadi Sony ni bergegas balik ke rumah, ambil bekas yang berisi segala ikan yang dapat daripada paya tersebut dan Sony ni tuang masuk ke dalam paya kembali. Dan ketika itu Sony melihat seolah-olah air paya tersebut beralun, bergerak seolah-olah ada yang sedang berjalan di dalam paya. Tak sampai beberapa minit, Sony mendengar suara orang batuk dan apabila Sony toleh ke belakang, Sony melihat Bud dan juga Khalid berada dalam keadaan yang lemah. Selepas daripada itu, Sony tidak lagi memancing di paya tersebut. Kisah kedua. Setiap kali Amir pulang daripada tempat kerja melalui sebuah pondok tol, Amir melihat ada beberapa buah motosikal diletakkan di bawah pokok berhampiran dengan satu lalang, di satu kawasan lalang. Dan Amir berhentikan motor dia dan pergi melihat apakah sebenarnya yang dilakukan oleh pemilik motosikal tersebut di sebalik lalang. Dan rupa-rupanya mereka sedang memancing, dan apabila Amir melihat ke dalam bekas berisi hasil tangkapan mereka, Amir sangat teruja kerana kawasan tersebut mempunyai satu kawasan seperti tali air, seperti anak sungai yang mempunyai ikan sepat dan juga ikan puyuh. Jadi pada sebelah malamnya, Amir terus mengajak dua orang rakan dia ni pergi memukat di kawasan tersebut. Apabila selesai, Amir dan juga rakan-rakan dia memasang pukat di kawasan tersebut, langit berubah dan keadaan menunjukkan seperti seolah-olah hujan akan turun dengan lebat. Sebaik saja pukat diletak dan dipasang, terus hujan rintik-rintik turun dan mereka berlari ke satu pondok yang pada sebelah petangnya Amir tak nampak pula kewujudan pondok tersebut. Jadi mereka, Amir dan juga rakan-rakan ini berteduh di situ dan hujan turun dengan lebat. Tak sampai beberapa minit dan ketika hujan turun, ada daripada jauh kelihatan seorang lelaki yang memakai baju hujan dan topi keleda menuju ke arah tempat ataupun pondok di mana Amir dan juga rakan-rakan dia ni berteduh. Pada mulanya Amir memang tak nak tegur lelaki tersebut, tetapi rakan Amir, salah seorang daripada rakan Amir ni menegur
orang tua yang memakai tepi keleda dan juga baju hujan ni yang sama-sama berteduh di bawah pondok tu, yang mana rakan Amir bertanya, pakcik nak ke mana? Jadi pakcik ni memberitahu yang mana dia nak ke rumah anaknya. Jadi ketika itu secara tiba-tiba kilat memancar. Di saat itulah Amir melihat darah mengalir daripada kepala lelaki itu tadi, yang mana darah tersebut mengalir terus masuk ke lopak air yang terdapat di dalam pondok tempat mereka berteduh. Dan Amir mula merasakan bau hanyir darah menyusuk ke hidungnya. Kemudian sekali lagi kilat berbunyi. Sekali lagi kilat berbunyi, berdentum, dan lelaki tu tadi gaib betul-betul di hadapan Amir dan juga dua orang rakan dia ni. Sebaik sahaja hujan renyai-renyai ataupun hujan hampir berhenti, Amir dan juga rakan-rakan ini berlari menuju ke surau berhampiran untuk berteduh di situ sehingga pagi. Dan apabila sampai pada waktu pagi itu, di sebelah paginya, Amir menceritakan apa yang dilihatnya kepada salah seorang pekerja di situ. Menurut pekerja di situ, beberapa tahun lepas ada seorang pakcik, orang tua, yang memandu ataupun menunggang motosikal secara melawan arus dan telah dirempuh oleh sebuah trailer dan menyebabkan orang tua tersebut meninggal dunia serta-merta di lokasi tersebut.